Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi untuk subjek pendidikan Islam kita untuk murid tahun 1, iaitu bidang adab, iaitu ulum lah pada hari ini. Bersama saya Ustazah Ain. Tajuk hari ini yang kita akan belajar ialah unit 2, iaitu keluargaku sayang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Keluarga itu apa? Nanti kita akan lihat pada paparan seterusnya. Baiklah murid-murid. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat yang pertama mengetahui maksud keluarga. Maksudnya murid tahu apa itu keluarga. Kemudian murid juga mengetahui kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Dan yang ketiga, murid mengetahui akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Jadi hari ini kita akan belajar 3 perkara ini. Jom sama-sama kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh refer buku teks ini, iaitu buku Pendidikan Islam tahun 1 pada muka surat 129 hingga 131. Kita akan berpandukan pada buku teks ini. Baiklah, jom kita dengarkan bacaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berkata kepada mereka, iaitu ibu bapa, dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sadaqallahul azim. Maksudnya di sini, kita tidak boleh mengatakan kepada kedua ibu bapa kita. Dan kita juga tidak boleh meninggi suara kepada mereka. Ia adalah sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita perlu bercakap dengan ibu bapa kita dengan perkataan yang mulia secara lemah lembut dan berhemah. Jadi, akan hadirlah keharmonian di dalam keluarga kita. Jom kita sama-sama kita praktikkan apa yang telah tertulis di dalam surah Al-Isra ini. Jom kita lihat apa maksud keluarga. Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita, iaitu seperti ibu ayah kita, adik dan abang, kakak, atuk, nenek, juga sepupu kita. Mereka adalah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Ia dinamakan keluarga kita. Baiklah, jom kita tengok pada keluarga harmoni. Apa itu keluarga harmoni? Mesti semua nak tahu kan? Ciri-ciri keluarga harmoni. Yang pertama, utamakan orang tua. Maksudnya di sini, jika kita di samping kita ada orang yang lebih tua hendak duduk, kita dahulukan mereka dulu, baru kita duduk. Sama juga dari segi percakapan. Apabila orang tua hendak bercakap, kita utamakan mereka dulu untuk bercakap. Kemudian, baru kita bercakap. Yang kedua, hormat menghormati. Apabila kita saling hormat menghormati, tidak akan ada rasa yang tidak seronok lah dalam hati kita. Jadi, kita akan rasa tenang sahaja. Kemudian kita lihat pada menggunakan bahasa yang sopan. Apabila kita menggunakan bahasa yang sopan, kita tidak mengguris perasaan sesiapa pun.
Okey. Yang keempat, saling sayang menyayangi. Ya, of course, apabila kita saling sayang menyayangi, kita punya persekitaran akan terasa tenang dan harmoni. Kemudian, saling menziarahi. Apabila ada kelapangan masa, kita pergilah menziarahi ahli keluarga kita. Contohnya, cuti sekolah kan. Jadi, ambil masa untuk pulang ke kampung, menziarahi atuk dan nenek kita. Dan juga, ucapkan salam apabila bertemu. Tidak kisahlah dengan sesiapa pun dalam ahli keluarga kita. Juga boleh diaplikasikan yang bukan daripada keluarga kita. Kita ucapkan salam apabila bertemu. Tidak salah mendoakan kesejahteraan orang lain. InsyaAllah kita akan dapat syafaatnya juga. Kemudian, jom kita tengok pada kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Okey, maksudnya di sini, apa yang kita dapat jika kita amalkan adab terhadap keluarga? Okey, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita saling menyayangi. Iaitu bila kita mengamalkan adab terhadap keluarga, orang akan sayang pada kita. Tak ada sebab orang untuk membenci kita ataupun tiada sebab untuk orang tidak suka pada kita. Kemudian yang kedua, kita boleh merapatkan hubungan keluarga. Maksudnya di sini boleh saling rapat lagi sesama keluarga. Kadang-kala orang boleh nampak mereka sepupu tapi seperti adik beradik. Betapa rapatnya mereka. Okey, yang ketiga, kebahagiaan keluarga terjamin. Maksudnya di sini, apabila kita mengamalkan adab terhadap keluarga, insya-Allah kebahagiaan keluarga kita terjamin. Tak ada salah faham, tak ada bermasam muka sesama kita. Jika salah, saling minta maaf sesama kita. Dan yang keempat, mendapat rahmat Allah. Allah pun akan suka. Apabila kita rasa tenang, di situlah ada rahmat Allah bersama kita. Okey, so sekarang kita dah boleh nampak dah kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Jadi, jom kita sama-sama lakukan adab-adab terhadap keluarga ini. Semoga kita mendapat keluarga yang harmoni. Kemudian, kita lihat pula pada apabila kita maksudnya kita mengabaikan adab terhadap keluarga, apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat? Yang pertama, hilang kasih sayang. Jadinya, orang tak sayanglah pada kita. Bila kita abaikan adab terhadap keluarga, kita tak kisah pun keluarga kita. Kita tak kisah pun adik kita nak main dengan kita, sedangkan adik kita tu nak sangat main dengan kita, tapi kita tak kisahkan pun adik kita. Lama-lama adik kita pun tak sayang dah pada kita. Okey, kemudian kita lihat pada yang kedua, melambangkan peribadi yang buruk. Apabila kita buat begitu, dia menunjukkan kita ni sikap yang tidak elok lah. Jadi, orang boleh nampak keburukan pada sikap kita. Kita tidak baik sesama ahli keluarga kita. Kemudian kita lihat pada merenggangkan hubungan keluarga. Secara tidak langsung, apabila kita mengabaikan adab terhadap keluarga, kita tak rasa rapat pun dengan ahli keluarga kita. Kadang-kala rasa seperti orang luar dan kadang-kala orang luar lebih rapat dengan kita. Jadi tak maulah macam tu kan. Lebih baik kita rapat sesama ahli keluarga kita. Dan yang keempat ialah dimurkai oleh Allah. Of course lah, bila kita buat perkara yang tidak elok, Allah benci, Allah tak suka. Jadi, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, kita janganlah buat perkara yang Allah marah. Okey? Jom kita sama-sama jadi anak yang baik, jadi ahli keluarga yang baik untuk keluarga kita.
Okey, baiklah. Sekarang Ustazah nak kita sama-sama berfikir. Okey, jom kita lihat pada gambar ini. Okey, apa yang terdapat pada gambar ini? Seperti satu pergaduhan kan di antara kakak dengan abang. Awak rasa takut tak bila tengok orang bergaduh? Takut kan? Jadi, ada tak keharmonian di dalam keluarga di sini? Mesti tiada. Jadi, bila berlakunya pergaduhan, kita tidak akan rasa tenang di dalam keluarga kita. Mesti tak seronok, jadi hambar dan rasa macam kusam sahaja kan? Okey, jadi tak eloklah kita bergaduh sesama ahli keluarga kita. Kemudian kita lihat pada gambar ini pula. Nampak tak? Ini gambar satu keluarga menziarahi orang yang lebih tua. Okey, ini nenek lah. Okey, menziarahi nenek yang sedang sakit. Kita nampak kan muka nenek ni bersinar. Maksudnya senyum je bila orang datang ziarah. Dan muka abang, adik, ibu ni pun gembira apabila menziarahi nenek mereka. Jadi di sini tereratnya kasih sayang di antara mereka. Jadi keharmonian di dalam keluarga itu wujud. Okey, itulah yang kita nak belajar pada hari ini tentang keluargaku sayang. Jadi anak-anak, sekarang kita nak aplikasikan tak apa itu adab-adab dalam keluarga untuk mendapat keluarga yang harmoni. Mestilah kita nak kan, kita nak hidup dalam keadaan yang tenang dan sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi jom sama-sama kita aplikasikan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, tadi kita dah belajar. Dan sekarang jom kita buat latihan. Kita buat latihan sama-sama di dalam buku aktiviti muka surat 132. Okey, ini muka suratnya. Okey, cuba kita lihat pada nombor 1. Lengkapkan. Okey, kita orang persaudaraan. Okey, jom kita tengok ayat ni. Keluarga ialah apa dia yang mempunyai pertalian ... dengan ... Maksudnya apa? Keluarga ialah apa tu? Orang yang mempunyai pertalian apa? Pertalian persaudaraan dengan kita. Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Ini yang kita belajar tadi. Apa maksud keluarga? Okey, kemudian nombor 2, tandakan right pada jawapan yang betul. Keluarga saya. Dia suruh pilih yang mana satu adalah keluarga. Yang ada pertalian keluarga. Yang pertama ialah ibu. Ibu betul tak? Okey, jom kita lihat. Betul atau tidak? Betul, ibu. Ibu adalah keluarga kita. Yang kedua, nenek. Nenek betul ataupun salah? Nenek, ya, betul. Nenek ialah ahli keluarga kita. Kemudian ayah. Tadi ibu, nenek, lepas tu ayah. Mestilah betul. Ayah adalah keluarga kita. Tanpa ayah, tiadalah kita kan? Kemudian jiran. Jiran betul ke salah? Jiran adalah orang luar yang tiada pertalian dengan kita. Maka jiran bukanlah ahli keluarga kita. Selepas jiran iaitu adik. Adik mestilah ahli keluarga kita sebab satu ibu, satu ayah. Okey, dan juga apa ni? Kawan. Kawan adalah keluarga kita tak? Mestilah bukan. Dan abanglah keluarga kita. Jadi keluarga kita dalam yang kita tandakan jawapan ini adalah ibu, nenek, ayah, adik dan abang. Okey. Kemudian kita lihat pada muka surat 133 iaitu padankan. Padankan gambar-gambar ini dengan
Sama ada kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga ataupun akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Kita tengok gambar yang pertama. Gambar pertama ni merapatkan silaturahim. Okey. Yang mana satu jawapan kita? Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga ataupun akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Baik ataupun tidak baik merapatkan silaturahim ni? Okey, jawapannya adalah baiklah. Iaitu kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Bila kita mengamalkan adab terhadap keluarga, kita boleh merapatkan silaturahim. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Hubungan semakin renggang. Maksudnya baik ke tak baik bila hubungan semakin renggang? Yang bermaksud hubungan kita makin jauh. Kita lihat pada jawapannya, iaitu akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Inilah yang kita dapat, hubungan semakin renggang. Kemudian gambar yang ketiga ialah hilang kasih sayang. Hilang kasih sayang mestilah perkara yang tidak baik, iaitu apabila kita mengabaikan adab terhadap keluarga, of course lah kita akan hilang kasih sayang sesama kita. Kemudian gambar yang keempat, kebahagiaan keluarga terjamin. Okey, maksudnya keluarga yang bahagialah sentiasa. Okey, baik atau tidak baik? Mestilah baik, iaitu apabila kita mengamalkan adab terhadap keluarga, kebahagiaan keluarga terjamin dan di situlah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, jom kita lihat pada latihan seterusnya. Baiklah, jom kita lihat pada muka surat 134. Okey, pada arahan kali ini ialah pilih dan tulis. Okey, kita baca dulu yang atas ini, pilihan di atas. Maafkan saya ibu. Assalamualaikum nenek. Saya sayang adik. Terima kasih ayah. Boleh saya tolong? Lepas tu, jemput minum. Okey, jom kita lihat gambar yang pertama. Apa ni? Muka dia macam rasa bersalah je kan? Buat apa dah tu? Okey, apa dia jawapannya? Jom kita lihat. Apabila kita buat salah, kita minta maaf. Maafkan saya ibu. Okey, lepas dah ada jawapan ni, anak-anak murid boleh tulis di ruangan yang disediakan. Kemudian kita lihat pada gambar nombor 2. Nombor 2 ni dia buat apa? Buat apa tu kat nenek ni? Kita tengok jawapannya. Ialah, dia bagi salam dekat nenek. Assalamualaikum nenek. Okey, tengok di atas ada nombor 2. So, tulis jawapan di ruang yang disediakan. Kemudian kita lihat pada nombor 3. Ibu tengah masak. Kemudian kakak ada dekat tepi ni. Awak rasa apa yang kakak cakap dekat ibu? Jom kita lihat pada pilihan di atas. Iaitu, apa dia? Boleh saya tolong? Nampak tak? Apabila kita saling mengamalkan adab di dalam keluarga, kita akan saling tolong menolong. Kemudian kita lihat pada gambar nombor 4. Apa ni? Ada gambar baby. Apa yang kita nak buat dengan baby ni bila dalam keluarga? Jom kita tengok jawapannya ialah saya sayang adik. Dan gambar yang kelima, ayah. Okey, apa dia? Terima kasih ayah. Dan gambar yang keenam ialah jemput minum. Okey. Itulah latihan kita pada hari ini. Untuk keluargaku sayang. Ustazah harap anak-anak boleh siapkan aktiviti di dalam buku aktiviti kita. Baiklah, terima kasih sudi belajar bersama saya. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Bye.